Okey, saya rasa semua dapat dengan taklimat untuk package matematik kan. Okey, matematik tambahan package dia ada syarat. Syarat dia okey, yang pertama kalau tengok awak mesti dapat minimum C untuk subjek sains dan matematik. Jadi kalau awak terpilih untuk ambil matematik tambahan, maknanya awak memang hebat. Option yang kedua kemungkinan biasanya sekolah kita biasa dia akan ambil option yang pertama jika mendapat kombinasi C atau D atau C atau E perlu dilihat bersama inventory minat kerjaya dan IKP. Ini biasanya unit bimbingan kaunseling yang buat. Okey, seterusnya apakah matlamat kita sebab apa kita nak ambil matematik tambahan ni untuk mempertingkatkan lagi fikrah matematik murid agar mereka berupaya menghayati dan menggunakan matematik secara bertanggungjawab dan kesan. Kita dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Ia juga bertujuan memastikan murid mempunyai persediaan yang mencukupi untuk melanjutkan pelajaran serta berfungsi secara proaktif terutama dalam kerjaya yang menjurus kepada sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Teruskan lagi. Okey, objektif mata pelajaran ni ada 10. Awak boleh baca sebab saya dah bekalkan kepada unit bimbingan kaunseling. Saya terus lagi. Okey, objektif pentafsiran. Jadi apa yang kita buat adalah yang pertama sekali untuk pengetahuan dan kefahaman. Maknanya setiap kali kita buat pentafsiran tu apa yang kita nak kena pasti adalah pengetahuan dan kefahaman. Okey, yang kedua kemahiran mengaplikasi dan akhir sekali ialah menyelesaikan masalah. Okey, awak pun tahu tahun lepas kita KSSM yang baru. So kalau tahun sepatutnya tingkatan 4 awak akan ambil SPM pada tahun 2022. Jadi perubahan dalam format peperiksaan itu sudah pastilah. Okey, format pentafsiran matematik tambahan ada 2 instrumen macam biasa, dia ada kertas 1 dan kertas 2. Okey, kemudian 5 yang akan mengingat dan memahami aplikasi, analisis, menilai, mencipta, manakala kertas 2 pula sama je dengan yang pertama, cuma berbeza mungkin dari segi soalan sebat. Okay, saya teruskan lagi aras kesukaran item pula ada 3 macam biasa, aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Okey, kita tengok pada kertas 1. Kertas 1, kedua-dua kertas 1 dan 2 ni ujian bertulis. Kemudian dia adalah jenis respon terhad. Respon terhad berstruktur. Respon terhad ni adalah contoh satu soalan tu untuk satu bab saja. Dia tak berkaitan dengan bab yang lain. Tapi respon terhad berstruktur dia akan berkait dengan bab-bab yang lain. Untuk kertas 1 bahagian A ada 64 markah. Kita kena jawab semua soalan. Manakala bahagian B ada 3 soalan tapi jawab 2 saja. Kat sini pun kita boleh fokus Okey, tempoh masa 2 jam. Kertas 2 pula bahagian A ada 7 soalan. Kena jawab semua. Okey, bahagian B ada 4 soalan, jawab 3. Ada pula bahagian C untuk kertas 2 jawab 2 soalan daripada 4 soalan. Jadi sebenarnya kita ada pilihan untuk menjawab Okey, kemudian masa dia adalah 2 jam 30 minit. Okey, apa kelebihan yang mengambil matematik tambahan? Inilah yang kita kena tahu kelebihan apa mengambil. Antara syarat utama untuk sambung belajar peringkat matrikulasi, asasi dan UPU. Nanti bila awak nak mohon UPU, awak akan tengok pilihan pertama mesti nak ada admit. Pilihan kedua mesti ada mat. Dan kalau pun tak ada admit adalah pilihan yang di belakang, yang di bawah-bawah. Okey, kalau awak nak ambil matrikulasi, sekurang-kurangnya mesti mendapat minimum C. Barulah awak layak untuk memohon masuk ke matrikulasi. Apa sebenarnya faedah kalau kita ambil matrikulasi? Dapat menjimatkan masa awak lah. Dah 1 tahun saja kemudian boleh sambung ijazah, jimat masa. Jimat masa, boleh kerja cepat, lepas tu boleh terus kahwin. Tu yang paling penting kan. Okey, kemudian dalam asasi pula mesti lulus. Syarat lulus subjek matematik tambahan. Itu syarat untuk asasi. Okey, senang cerita setiap awak kalau nak buat sambung belajar yang ke peringkat yang lebih tinggi,
Awak mesti ambil tambahan dan Okey, yang kedua, persediaan untuk hadapi subjek matematik di peringkat yang lebih tinggi. Maksud saya apa yang sebenarnya dikaitkan dengan subjek matematik lebih tinggi. Bila awak ambil katalah subjek engineering, engineering dia terlalu banyak matematik yang susah. Contoh calculus lanjutan, algebraic, real analysis. Dengar pun dah azab, apa lagi belajar. Kalau awak belajar mesti nak mudah. Jadi basic matematik tambahan awak tu mesti baik. Kemudian kalau awak tengok nak ambil apa juga subjek di universiti, mesti ada matematik tambahan yang berkaitan dengan matematik tambahan. Melainkan awak dalam bidang lain, contoh sastra atau yang lain. Okey, yang ketiga, meningkatkan kualiti diri. Apa yang macam mana yang boleh kita katakan meningkatkan kualiti diri? Contohnya, matematik tambahan susah. Ramai yang gagal. Jadi ini akan membuatkan kita lebih berusaha dan tak akan mengalah untuk improvekan lagi grade kita pada exam yang akan datang. Bagaikan senang cerita ni bagaikan tamparan lah kepada awak supaya awak mesti plan, merancang macam mana nak lulus untuk dapatkan A. Melatih diri kita tak give up. So sebenarnya pada saya lah kalau awak nak jadi doktor, nak jadi ataupun jurutera, saintis pun, awak mesti ambil matematik tambahan. Jadi awak mesti orang yang kuat. Dan biasanya orang yang ambil matematik tambahan ni adalah orang yang pandai. Ada tak orang yang sedih kalau gelar pandai? Ada kan? Mesti gembira. Okey. Teruskan. Okey, antara bidang kerjaya yang terlibat contohnya lah doktor, angkasawan, engineer, saintis, pengkaji ekonomi, banyak lagi lah. Tapi apa juga kerjaya yang awak nak pilih, contoh macam doktor, mesti ada matematik tambahan baik. Okey, kalau awak tengok di zaman sekarang ni banyak yang kita dengar pasal skema. Kalau awak belajar matematik tambahan ni awak tak mudah kena tipu. Tak apa, awak ada belajar subjek jam-jam yang awak boleh tahu kononnya skim ni menguntungkan, tapi tak ada ilmu janjang awak tak tahu. Kita senang-senang nak percaya. Jika ada ilmu janjang ni, kita boleh tengok logik tak hasil pelaburan itu. Jadi pentingnya matematik tambahan. Okey, saya teruskan lagi. Nampaknya setakat ini saya harap kita jumpa di dalam kelas. So study smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.